Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang Ustazah sayangi? Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran pendidikan Islam dalam tajuk ibadah. Tajuk yang akan Ustazah terangkan pada hari ini ialah kefarduan solat Jumaat. Sebenarnya tajuk ini adalah tajuk dalam tahun 5, tetapi disebabkan kekangan pandemik COVID-19 ini, kita tidak dapat belajar dengan sempurna pada tahun lepas. Ustazah akan kupas tajuk kefarduan solat Jumaat ini pada hari ini. Mari kita lihat apa pengertian solat Jumaat. Pengertian solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Ini adalah pengertian solat Jumaat. Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Baik, kita tengok pula apa hukum solat Jumaat. Baik, hukumnya adalah fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Nanti kita akan kupas satu persatu apakah dia syarat-syaratnya. Sebelum tu, kita dulu dalil solat Jumaat. Baik, Ustazah akan bawa dalil nakli, iaitu dalil daripada ayat Al-Quran, surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Baik, ini adalah dalil nakli tentang kefarduan solat Jumaat. Baik, seterusnya kita lihat syarat wajib solat Jumaat. Baik, ada 7 syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Maksudnya, orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Yang kedua, baligh. Baligh ni adalah cukup umur. Yang ketiga, berakal. Jadi tidak wajib bagi orang gila untuk solat Jumaat. Yang keempat, lelaki. Maknanya orang perempuan pun tidak wajib solat Jumaat. Seterusnya, sihat tubuh badan. Orang yang sakit, terlantar di hospital ataupun sakit terlantar di rumah pun tidak diwajibkan solat Jumaat. Yang keenam, merdeka. Merdeka ni maknanya hamba abdi tak wajib. Tapi dalam zaman sekarang ni susah kita nak jumpa hamba abdi. Semua orang dah merdeka. Dan akhir sekali, bermukim. Maksudnya tidak wajib bagi musafir. Bermukim ni kita menetap di sesuatu tempat. Kalau kita dalam musafir, dalam perjalanan, nak balik kampung, jadi kita ni tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Cukup dengan solat zuhur. Baik, itu adalah 7 syarat wajib solat Jumaat. Jika kita
ada semua 7 syarat ni, kita wajib solat Jumaat. Kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Kita tengok syarat sah solat Jumaat. Okey, syarat sah dia ada 6. Kalau syarat wajib ada 7, syarat sah ada 6. Baik, kita tengok syarat sah yang pertama. Didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Maknanya kena ada tempat khusus. Kalau di Malaysia ni masjid lah. Di masjid ataupun Jabatan Agama Islam telah membenarkan beberapa surau untuk didirikan solat Jumaat. Tak boleh kita sendiri nak tentukan tempat di mana kita nak solat Jumaat. Mesti yang dapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah hingga selesai solat Jumaat. Sebab itulah tak semua surau diwajibkan untuk solat Jumaat. Tidak, surau tu tak boleh solat Jumaat. Tapi masjid boleh. Sebab surau ni kita takut bilangan jemaahnya nanti tidak cukup. Sebab surau ni lebih banyak. Di taman-taman semua ada surau. Tapi masjid ni dalam kawasan yang bilangan agak luas. Jadi dah tentu cukup jemaah untuk mendirikan masjid untuk mendirikan solat Jumaat di masjid tersebut. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Kena waktu zuhur. Disebabkan cuaca nak hujan ke kan. Kadang-kadang tu musim hujan macam sekarang ni, kita nak dirikan solat Jumaat, imam kata kita dirikan pukul 11 pagi. Jadi tak sahlah solat Jumaat tersebut. Kena dalam waktu zuhur. Baik. Yang seterusnya, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Dalam masjid ada satu imam, lepas tu dekat luar, dekat parking satu lagi imam. Ataupun di sebelah ada satu lagi imam, tak boleh. Dalam satu tempat tu hanya satu solat Jumaat. Satu imam sahaja. Biarpun jemaahnya ramai sampai beribu, kena satu imam sahaja. Seterusnya didahului dengan 2 khutbah. Solat Jumaat kena dengar khutbah dulu. 2 khutbah baru solat Jumaat. Seterusnya didirikan secara berjemaah. Tak boleh solat Jumaat bersendirian. Macam sekarang ni tak boleh pergi masjid. Jadi hari Jumaat awak nak solat Jumaat di rumah sendiri pun tidak sah. Awak perlu solat zuhur sahaja. Akhir sekali, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Katalah kita tak suka dengan imam yang dilantik oleh kerajaan. Kita tunggu imam tu habis dirikan solat dengan jemaah lain, dia dah balik, baru kita dirikan solat Jumaat di tempat itu. Pun tidak sah solat Jumaat tersebut. Baik, itulah dia 6 syarat-syarat sah solat Jumaat. Baik, saya harap semua orang dapat faham, terutamanya yang lelaki, supaya nanti awak tahu awak wajib mendirikan solat Jumaat bila telah cukup syarat-syaratnya. Baik, seterusnya kepada amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Baik, antaranya ada 10, iaitu yang pertama memotong kuku. Cuba tengok kuku awak. Dah lama tak pergi sekolah ni, adakah kuku awak panjang? Jadi, bila kuku panjang ni, ditakuti air wuduk tak masuk. Jadi, potong kuku biar sentiasa pendek. Yang
paling afdalnya, paling dapat pahala banyaknya adalah hari Jumaat. Jadi sebelum nak pergi solat Jumaat tu potong kuku dahulu. Yang kedua, mencabut bulu di kawasan tubuh badan awak. Seperti awak nak potong ke, nak cabut ke, bulu ketiak ke kan. Jadi cabut pada hari Jumaat sebelum awak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat Jumaat. Masa mandi tu niatlah sahaja aku mandi hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Dapatlah pahala sunat. Kan, daripada kita mandi biasa, kita dapat pahala mandi membersihkan badan, kita dapat pahala sunat. Seterusnya, memakai pakaian terbaik. Pakai baju yang paling cantik, baju raya, yang dah gosok, yang kemas. Jadi kita pakai untuk pergi ke masjid. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Janganlah bau tu sampai orang sebelah pun pening kan. Jadi kita pakai minyak wangi yang tak ada alkohol. Jangan pakai banyak sangat, nanti semua orang pening juga kalau terlalu wangi. Jadi pakai sekadar untuk wangi-wangian kita je. Yang keenam, bersegera ke masjid. Jangan tunggu sampai agak-agak imam dah habis baca, khatib dah habis baca khutbah baru awak nak sampai ke masjid. Nak pergi solat saja. Pergi segera ke masjid. Okey, iktikaf di dalam masjid. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat 2 rakaat. Seterusnya, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Tapi jangan sampai mengganggu jemaah yang lain. Dan akhir sekali, diam mendengar khutbah. Baik, itulah antara 10 daripada amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Baik, kalau kita lakukan, kita akan dapat pahala yang lebih. Baik, saya rasa sampai sini dulu untuk hari ini. Kita akan sambung pelajaran ini, isi kefarduan solat Jumaat ini, perkara yang dilarang, hikmah, kita akan sambung pada minggu hadapan. Baik, sehingga kita berjumpa lagi, saya harap kamu semua jaga diri, jangan keluar rumah. Jika tidak ada perkara yang penting, duduk dalam rumah, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Semoga kita semua terhindar daripada penyakit COVID-19. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.